Unit 10.2 tentang perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Di dalam unit ini, kita akan lihat tentang kejayaan-kejayaan negara di dunia dalam meneroka angkasa lepas. Kejayaan-kejayaan tersebut telah banyak mengubah pemahaman berkaitan dengan teknologi dan angkasa lepas. Okey, poin pertama. Pada 4 Oktober 1957, Kesatuan Soviet ataupun Soviet Union telah berjaya melancarkan satelit buatan manusia yang pertama di dunia yang dipanggil sebagai Sputnik 1 ke angkasa lepas. 2. Satelit pertama Amerika Syarikat yang dipanggil Explorer 1 memasuki orbit pada 31 Januari 1958. Ketiga, pada 12 April 1961, seorang warga negara Rusia yang bernama Lieutenant Yuri Gagarin telah menjadi manusia pertama untuk mengorbit bumi menggunakan pesawatnya yang dipanggil sebagai Vostok 1. Keempat, pada 20 Julai 1969, angkasawan Amerika Syarikat Neil Armstrong menjadi orang yang pertama menjejakkan kaki di permukaan bulan. 5. Mulai awal 1970-an, satelit-satelit komunikasi dan navigasi digunakan dengan kerap dan permukaan Marikh ditinjau oleh pesawat angkasa lepas Mariner yang mengorbitnya. 6. Pada akhir 1970-an, pesawat Voyager telah pun menghantar imej-imej Mushtari dan Zuhal dengan terperinci. 7. Pada 1980-an, satelit mula digunakan untuk memancarkan program televisyen. Pada waktu ini juga, satelit digunakan untuk teknologi penderiaan jauh ataupun remote sensing bagi mengesan lubang lapisan ozon, mengenal pasti kawasan pembakaran hutan dan memberi gambaran keadaan di kawasan yang dimusnahkan oleh bencana stesen janakuasa nuklear Chernobyl pada tahun 1986. 8. Satelit-satelit astronomi pula telah mengesan bintang-bintang baharu dan mengembangkan lagi ilmu ahli astronomi pada masa itu tentang galaksi kita. 9. Pada April 1981, kapal angkasa Columbia menandakan permulaan penerokaan angkasa lepas menggunakan pesawat yang boleh mendarat dan digunakan semula. 10. Stesen Angkasa Lepas Antarabangsa ataupun ISS adalah sebuah makmal kajian yang berada di orbit rendah bumi. Stesen ini merupakan struktur buatan manusia yang paling besar di angkasa lepas dan adalah hasil kerjasama 15 buah negara di dunia. 11. ISS telah dilancarkan ke angkasa lepas pada 20 November 1998 dan telah digunakan secara berterusan oleh angkasawan secara bergilir sejak 2 November 2000 untuk tujuan kajian dan misi penting angkasa lepas. 12. Sehingga Januari 2018, seramai 230 individu dari 18 buah negara telah melawati ISS. Okey, bagi mengkaji dan membuat penerokaan tentang angkasa lepas, setiap negara perlu mempunyai teknologi-teknologi yang semasa untuk mengumpul maklumat sebanyak mungkin dan berkongsi maklumat kepada dunia. Okey, antara teknologi yang boleh diguna pakai dalam penerokaan angkasa lepas adalah roket, satelit, kuar angkasa dan penderiaan jauh ataupun remote sensing. Okey, kita bincangkan dahulu tentang roket. Apa itu roket? 1. Roket adalah sejenis enjin berbentuk silinder yang dilancarkan melalui pembakaran bahan api. 2. Struktur roket terdiri daripada 4 sistem utama iaitu sistem struktur, sistem muatan, sistem panduan dan sistem penggerak.
3. Lapisan luar roket disaluti dengan sistem perlindungan terma untuk melindungi roket daripada haba yang bakal terhasil daripada geseran udara semasa penerbangan dan untuk mengekalkan suhu rendah yang diperlukan oleh sesetengah bahan api. 4. Pesawat ulang-alik ataupun Space Shuttle adalah kapal angkasa yang pertama di dunia yang boleh diguna semula. Ia dilancarkan seperti roket, mengemudi dalam orbit bumi seperti kapal angkasa dan mendarat semula seperti kapal terbang. Okey, Raja 10.6 menunjukkan pesawat ulang-alik ataupun Space Shuttle. 5. Pesawat ulang-alik terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu orbiter yang membawa angkasawan, tangki luar yang mengandungi bahan api dan penggalak roket pepejal yang mengandungi bahan api pepejal untuk melancarkan roket. Pada 2012, SpaceX telah merekodkan sejarah sebagai syarikat yang menghasilkan kapal angkasa komersial yang pertama yang berjaya menghantar kargo ke stesen angkasa antarabangsa ISS. Okey, teknologi yang kedua adalah satelit. Satelit adalah sebuah alat komunikasi yang mentafsir isyarat radio daripada bumi dan kemudian membalas isyarat tersebut. 2. Terdapat pelbagai jenis satelit yang digunakan untuk aplikasi yang berbeza sebagai contoh ramalan cuaca, komunikasi, siaran televisyen, navigasi, tugas-tugas penyelamat, perkhidmatan tentera dan juga mengesan pencemaran atau memantau keadaan di permukaan bumi. Okey, Raja 10.7 menunjukkan beberapa satelit yang ada mengorbit bumi. Teknologi yang ketiga adalah kuar angkasa. Kuar angkasa ataupun probe angkasa ialah sejenis kapal angkasa yang bergerak di angkasa lepas untuk mengumpul maklumat saintifik. Kuar angkasa tidak membawa angkasawan dan dikawal dari bumi. Kuar angkasa akan menghantar maklumat kembali ke bumi untuk dikaji oleh saintis. Setakat ini, kuar angkasa telah dihantar ke bulan, asteroid, komet dan setiap planet dalam sistem suria. Kuar angkasa dilengkapi dengan alat-alat saintifik. Kuar angkasa tidak mengorbit mengelilingi bumi seperti satelit, tetapi bergerak jauh di dalam dan di luar sistem suria. Kuar angkasa akan membawa kamera dan peralatan penderiaan jauh serta pemancar dan penerima radio untuk tujuan berkomunikasi dengan ahli sains di bumi. Pada tahun 2017, kuar angkasa Cassini masih aktif mengorbit mengelilingi Zuhal selepas berada di angkasa lepas selama 20 tahun. Okey, Raja 10.8 menunjukkan kuar angkasa Cassini yang telah mengambil masa 7 tahun untuk tiba di sistem Zuhal pada tahun 2004. Kuar angkasa Cassini ini masih aktif mengorbit mengelilingi Zuhal selepas berada di angkasa lepas selama 20 tahun. Okey, teknologi yang terakhir adalah penderiaan jauh ataupun remote sensing. Penderiaan jauh adalah perolehan maklumat mengenai suatu objek atau fenomena tanpa menyentuhnya secara fizikal. Penderiaan jauh digunakan dalam pelbagai bidang termasuklah geografi, geologi, hidrologi, ekologi, pengurusan bencana, pertahanan dan sebagainya. Penderiaan jauh menggunakan satelit atau kapal terbang yang dilengkapi dengan alat pengesan untuk mengesan dan mengklasifikasikan objek-objek di permukaan bumi, atmosfera dan lautan berdasarkan sinaran elektromagnetik yang dipantulkan.
Di Malaysia, teknologi penderaan jauh digunakan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian. Sebagai contoh, di dalam bidang pertanian. Remote sensing ataupun penderaan jauh digunakan di dalam bidang pertanian untuk mengesan kawasan pembangunan pertanian yang bersesuaian. Selain itu, penderaan jauh juga digunakan di dalam bidang geologi untuk mengesan lokasi seperti sumber mineral, susutan jisim dan susutan darat. Penderaan jauh juga digunakan di dalam bidang pengurusan bencana bagi mengenal pasti pencemaran dan pembakaran hutan. Penderaan jauh juga digunakan di dalam bidang pertahanan bagi mengesan pencerobohan kapal, pesawat udara dan kenderaan musuh. Di Malaysia, penderaan jauh ataupun alat penderaan jauh yang dipasang pada satelit Malaysia iaitu Tiongsat 1 menerima atau mengesan cahaya nampak, sinar ultraungu dan sinar inframerah yang dihasilkan oleh objek di permukaan atau di bawah permukaan bumi. Data yang dikumpul oleh Tiongsat 1 kemudiannya dihantar ke 2 buah stesen penerima data di Stesen Planetarium Negara di Kuala Lumpur dan juga Stesen Misi Kawalan di Bangi, Selangor.